Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Daniel bin Amir Saad, nombor matrik 281570, akan membentangkan bab 9 Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Persekutuan 1957. Jadi, apa itu Perlembagaan Persekutuan? Adakah ia merupakan lembaga yang bersekutu? Tidak. Perlembagaan Persekutuan 1957 merupakan undang-undang tertinggi Malaysia berdasarkan Perkara 4 dan merupakan asas pembentukan sesebuah negara. Sejarah terciptanya Perlembagaan Persekutuan 1957 adalah seperti berikut. Dengan penubuhan Malayan Union pada tahun 1948 oleh pihak British bertujuan menyatukan negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat dan membentuk satu persekutuan yang mempunyai kerajaan pusat yang kuat. Mesyuarat perlembagaan diadakan pada tahun 1956 dengan 4 wakil Raja-Raja Melayu hadir, 3 menteri dan 1 pesuruhjaya British untuk menubuhkan Suruhanjaya Reid. Suruhanjaya Reid pada tahun 1956 terdiri daripada Lord Reid, Sir Ivor Jennings, Sir William McKell, Mr. B. Malik dan Mr. Abdul Hamid. Garis panduan Suruhanjaya Reid ialah untuk wujudkan kerajaan pusat yang kuat, seterusnya kerakyatan kepada seluruh penduduk tanah Melayu, melindungi status Raja-Raja Melayu dan melindungi keistimewaan orang Melayu. Perlembagaan Persekutuan dikuatkuasakan pada 31 Ogos 1957 dan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu menjadi Perlembagaan Malaysia pada 16 September 1963. Mari sama-sama kita melihat paparan video ucapan Tengku Razali Hamzah tentang Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan negara kita adalah unik kerana ia dihasilkan melalui perjuangan dan perjanjian, iaitu perjuangan orang Melayu menolak Malayan Union dan perjuangan rakyat menuntut kemerdekaan. Penolakan Malayan Union melahirkan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948 dan perjuangan kemerdekaan menghasilkan Perjanjian Kemerdekaan tahun 1957. Inilah uniknya perlembagaan kita. Ia bukan sekadar sebuah dokumen mengenai peraturan dan cara pengendalian sebuah negara, tetapi yang lebih penting lagi, ia merupakan asas kontrak sosial antara pelbagai komponen yang saling berkaitan dalam negara kita. Kontrak sosial itu ialah antara orang Melayu sebagai kaum pribumi dengan kaum pendatang, antara raja dan rakyatnya, dan antara negeri-negeri yang berdaulat dengan persekutuan. Masing-masing diberikan jaminan haknya sebagai timbal balas kepada kerelaan mereka melepaskan sebahagian daripada haknya yang lain. Orang Melayu mendapat hak keistimewaan orang Melayu, jaminan kedudukan agama Islam, bahasa Melayu, tanah rizab Melayu dan hak-hak yang lain. Orang bukan Melayu mendapat jaminan hak mengamalkan adat resam, bahasa dan agama masing-masing, di samping hak mereka yang terpenting sekali, iaitu hak kewarganegaraan untuk berkongsi hidup sebagai rakyat di bumi bertuah ini. Negeri-negeri Melayu yang menyertai persekutuan juga dijamin kedudukannya di dalam persekutuan ini, manakala Raja-Raja Melayu pula dijamin kedaulatan dan hak-hak kedaulatan atas dirinya sebagai tanda terima kasih rakyat atas perkenan baginda-baginda melepaskan banyak hak-haknya yang lain dalam sistem raja berperlembagaan. Jadi, apakah tujuan perlembagaan ditubuhkan? Mari kita sama-sama lihat. Perlembagaan bertujuan menjamin keutuhan dan kedaulatan negara daripada kuasa asing. Perlembagaan juga digunakan sebagai sumber rujukan dalam mentadbir sesebuah negara. Selain itu, perlembagaan menjaga keamanan dan kestabilan dengan mengelak peruntukan undang-undang dipinda sesuka hati. Ia juga mengelak kerajaan daripada bertindak ultra vires, iaitu bertindak di luar bidang kuasa. Seterusnya, perlembagaan berperanan mengekalkan dan menjamin keamanan negara
dengan mengenakan tindakan undang-undang mengikut prosedur undang-undang bagi mengelak penindasan. Jadi, apakah bentuk-bentuk perlembagaan yang digunapakai sekarang? Perlembagaan panjang atau pendek. Berlainan mengikut negara seperti USA 7 perkara sahaja, Malaysia 183 perkara, manakala India antara yang mempunyai perlembagaan terpanjang di dunia. Perlembagaan bertulis dan tidak bertulis. Malaysia menggunakan perlembagaan bertulis berbentuk dokumen nyata, manakala di United Kingdom peruntukannya berselerak tidak bertulis dan mengutamakan keluhuran parlimen. Perlembagaan berparlimen, badan perundangannya berkait rapat dengan badan eksekutif, manakala perlembagaan berpresiden, pengasingan kuasanya yang jelas seperti di Amerika Syarikat atau Filipina. Perlembagaan rigid ataupun perlembagaan yang sukar dipindar dan memerlukan majoriti tinggi. Seterusnya, perlembagaan fleksibel. Perlembagaan ini senang dipinda dan memerlukan majoriti mudah. Jenis perlembagaan seterusnya ialah perlembagaan bersekutu. Perlembagaan ini digunapakai oleh Malaysia. Kuasa pemerintahan perlembagaan bersekutu melalui pengagihan kuasa yang jelas antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Jadi, apakah ciri-ciri perlembagaan yang digunapakai oleh Malaysia? Mari kita sama-sama saksikan. Ciri-ciri asas perlembagaan Malaysia iaitu perlembagaan Malaysia mempunyai 15 bahagian, 183 perkara dan 13 jadual, dikuatkuasakan pada 16 September 1963. Apakah signifikannya perlembagaan kepada Malaysia? Dengan wujudnya perlembagaan menjadikan Malaysia sebagai negara yang berdaulat. Selain itu, pemerintahan raja berperlembagaan merupakan simbol kekuasaan dan kesetiaan orang Melayu. Seterusnya, YDPA sebagai kepala utama negara berdasarkan perkara 153. Selain itu, YDPA juga merupakan kuasa tertinggi dan bertanggungjawab terhadap kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan Bumi Putera Sabah dan Sarawak. Raja berdaulat dan mempunyai kekebalan dari segi undang-undang. Perlembagaan Persekutuan membahagi kuasa kepada 3 cabang, iaitu cabang eksekutif, kehakiman dan perundangan. Selain itu, perlembagaan juga menjaga kedudukan dan status agama Islam dalam perlembagaan. Agama Islam dikatakan sebagai agama persekutuan kerana asas perundangannya telah diserap sejak zaman prakolonialisme. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Islam sebagai agama bagi persekutuan dan pengiktirafan agama Islam memelihara pentadbiran, pembangunan dan perbelanjaan agama Islam di Malaysia. Status bahasa Melayu. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan bahasa lingua franca, namun kehadiran British melemahkan pengaruh bahasa Melayu. Kemudian ia dinaik taraf. Status bahasa Melayu dinaik taraf selepas kemerdekaan untuk menghakis pengaruh British berdasarkan perkara 152 bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan istimewa orang Melayu. Yang pertama, untuk mengembalikan hak orang Melayu yang hilang sewaktu zaman penjajahan British berdasarkan perkara 153 perlembagaan, kedudukan istimewa orang Melayu di bawah tanggungjawab YDPA. Terusnya, keistimewaan dari segi pemberian insentif kepada orang Melayu di bawah perlembagaan. Bagaimana perlembagaan Malaysia dipinda? 1. Sokongan majoriti yang mudah. Kedua, 2/3 sokongan semasa bacaan kedua dan ketiga di Majlis Dewan. Ketiga, persetujuan Majlis Raja-Raja dengan 2/3 sokongan majoriti dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Seterusnya, persetujuan YDP Sabah dan Sarawak bagi pindaan yang melibatkan negeri tersebut. Contoh pindaan perlembagaan yang telah berlaku di Malaysia akibat peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969, di mana perkara 10 perlembagaan dipinda mengikut pengajaran daripada peristiwa ini. Cabaran dan kemungkinan dalam merujuk atau menginterpretasi perlembagaan.
Penggunaan dui bahasa untuk mentafsir perlembagaan menyukarkan penentuan sesebuah kes kerana interpretasi bahasa membawa maksud yang berlainan. Selain itu, Perlembagaan Persekutuan selalu dianggap sebagai dokumen bersejarah dan tidak relevan untuk dirujuk oleh kebanyakan tokoh perundangan dalam membaca peruntukan undang-undang. Seterusnya, banyak berlaku kekeliruan dan salah faham dalam pembacaan sesebuah peruntukan kerana kurang kefahaman tentang konteks dan interpretasi perlembagaan. Secara kesimpulannya, perlembagaan merupakan simbol kedaulatan negara dan merupakan dokumen yang hidup dalam menyusun atur gerak-geri negara. Dengan itu, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton dan selamat maju jaya.